الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bertemu kita dalam daurah membaca kitab hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita akan baca hadis yang ke-44, ya, hadis yang ke-44, sambungan hadis tambahan yang ditambah oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab hadis 40 karangan Imam An-Nawawi, ya, 8 buah hadis yang beliau tambah di hujung kitab hadis 40 Imam An-Nawawi ini bagi melengkapkan keseluruhan hadisnya menjadi 50 buah hadis. Jadi pada malam ni kita akan bahaskan hadis yang ke-44, ya, hadis yang ke-44, dan kita akan atau hadis yang kita akan baca sebentar lagi, dia berkenaan mahram kerana penyusuan, ya, mahram kerana penyusuan. Jadi secara tak langsungnya tuan-tuan dan puan-puan, kita malam ni kita akan bahaskan sedikit sebanyak persoalan tentang penyusuan, anak susuan atau hukum hakam yang berkait dengan penyusuan, dan boleh juga, ya, kita kaitkan dengan isu atau hukum anak angkat, ya. Mungkin kalau dalam masyarakat kita biasa dengar anak angkat, ya, tetapi tak tahulah, saya kurang pasti sejauh mana kita pernah dengar anak susuan, ya, dalam masyarakat kita. Mungkin tidak terlalu tersebar barangkali, wallahu alam, saya kurang pasti. Mungkin, ya, tuan-tuan boleh berikan komen, ya, sejauh mana masyarakat mempraktikkan penyusuan bayi orang lain, itu dia, sehingga anak itu menjadi anak susuan dia. Sedangkan perkara ini
perkara ini ditetapkan dalam syariat Islam, dan dia ada sebab musabab dia, tuan-tuan, ya. Antaranya yang mungkin kita akan sentuh nanti, ya, bagaimana dengan proses penyusuan itu anak itu akan menjadi mahramnya, ya. Maknanya ini sedikit sebanyak akan menyelesaikan masalah mahram, ya. Kalau sekiranya anak itu kalau sekiranya si ibu itulah, ya, menginginkan supaya anak itu apabila besar nanti tak timbul isu mahram dan sebagainya, ya. Kalau dia nak anak tu tinggal dekat dengan dia, ya, dan seumpamanya dapat bergaul dengan anak beranak yang lain, dan tidak timbul konflik atau isu kekangan mahram dan sebagainya. Jadi ini berlaku, ya, ini diamalkan zaman dahulu pada zaman sahabat, dan hukum hakam penyusuan ini atau mahram kerana penyusuan ini telah menyelesaikan permasalahan mahram itu, ya, dengan cara penyusuan. Jadi tinggal lagi sejauh mana masyarakat kita ambil maklum tentang perkara ini dan diamalkan dalam masyarakat. Itu, ya, mungkin, ya, tuan-tuan boleh bagi komen. Baik, jadi kita lihat hadisnya, ya, hadis yang ke-44 berkenaan mahram kerana penyusuan. An Aisyah radhiyallahu anha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimu al-wiladah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penyusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram sama seperti mahram kerana kelahiran. Ya, perhatikan, mungkin kalau yang tak tahu tentang perkara ini, jadi boleh, ya, diperhatikan hadis ni dan difahami maksud dia. Kata Nabi SAW, penyusuan itu, iaitu seorang ibu memberi susu kepada bayi, seorang bayi yang bukan bayinya, penyusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram sama seperti mahram kerana kelahiran. Ya, maknanya kesudahan dia, anak itu akan jadi anak susuan dia, di mana anak itu akan jadi mahramnya sama seperti kalau anak susuan itu adalah anak kandungnya sendiri, ya. Anak kandung si ibu susuan itulah, ya, sama seperti kalau anak susuan itu adalah anak kandungnya sendiri dari sudut mahram, ya, dari sudut mahram, di mana apa arti mahram? Yakni orang yang kita tak boleh kahwin, ya. Mahram daripada perkataan haram. Haram apa? Haram dari segi tak boleh kahwin, ya. Baik, hadis ni hadis yang sahih daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi jelas kalau kita lihat hadis yang kita baca tadi, ya, dia berkait tentang mahram kerana penyusuan, atau dia membahas, dia menjadi dia di antara hadis asas, ya, dalam isu anak susuan. Dan kalau kita perhatikan hadis ini, dia penjelasan lanjut daripada ayat Al-Quran yang menyatakan perkara ini, ya. Dalam surah An-Nisa ayat 23, Allah mengatakan, wa ummahatukum allati ardha'nakum wa akhawatukum minar radha'ah, dan ibu kamu yang telah menyusukan kamu. Perhatikan, Allah kata, dan ibu kamu yang telah menyusukan kamu. Ini ibu di sini merujuk kepada ibu susuan. Jadi Allah menetapkan si ibu itu, si perempuan itu sebagai ibu.
dan ibu kamu, sedangkan dia bukan ibu kandung. Tapi Allah kata dan ibu kamu. Kenapa dia dikira sebagai ibu? Kerana dia telah menyusukan kamu. Dan ibu kamu yang telah menyusukan kamu. Dan adik-beradik kamu daripada susuan. Dan wa akhawatukum minar radha'ah. Dan adik-beradik kamu daripada susuan. Jadi ayat ini merupakan asas dalam permasalahan anak susuan, bahawasanya ada istilah yang sedemikian dalam Islam. Ada anak susuan yang biasa kita dengar bila kita sebut anak, maknanya anak kandung lah, ya, atau anak seibu atau sebapa. Itu anak, orang kata apa, anak dari darah daging, ya. Itu yang kita sedia maklum. Tapi kita ada baiknya kita cambahkan lagi pengetahuan kita dengan kita ambil maklum bahawa ada lagi satu kategori anak yang diistilahkan sebagai anak susuan, yang mana ini juga dia ada hukumnya dalam syarak. Ada satu lagi kategori anak yang saya kira dalam masyarakat kita kadang-kadang mungkin timbul kekeliruan tentangnya, iaitu anak angkat. Untuk makluman, soal anak angkat ni memang telah berbangkit sejak zaman awal Islam dulu lagi. Dinamakan at-tabanni. Tabanni iaitu menjadikan seorang itu sebagai anak angkatnya. Walhal dia bukan anak kandungnya, tetapi diangkat kedudukan seorang itu sebagai anak, seperti seolah-olah dia anaknya sendiri. Ini dinamakan, atau secara ringkasnya anak angkat. Ya. Zaman dahulu anak angkat tu dianggap sebagai anak sendiri, sehingga ke tahap dinisbahkan anak angkat itu atau dibenkan anak itu kepada bapa angkatnya. Ini pada awal Islam, sehingga Islam membatalkan perkara itu. Allah kata ud'uhum liabaihim, ya. Nisbahkanlah anak angkat itu kepada bapa kandung mereka, itu lebih dekat dengan taqwa. Itulah yang sepatutnya dan itulah yang sebetulnya, iaitu anak angkat tu hendaklah dibenkan kepada bapa kandungnya, kerana itulah bapa dia yang sebenar. Sedangkan bapa angkat itu bukan bapa dia, hanyalah orang yang barangkali orang yang jaga dia, orang yang bela dia dari sejak kecil. Walau macam mana sekalipun kesudahannya, dia tetap bukan bapa angkat tu, tetap bukan bapa kandung, bapa dari darah daging. Kerana ini melibatkan benda ini melibatkan keturunan nasab dan sebagainya. Nasab ini tak boleh dipindah-pindahkan, ya. Nasab ini adalah keturunan, satu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketetapan takdirnya, ya. Jadi itu berkenaan anak angkat yang kita kena ambil maklum juga, bahawa anak angkat dia pada hakikatnya dia tidak ada apa implikasinya dari sudut syarak. Tetap anak angkat itu dianggap sebagai ajnabi, ini sebagai orang luar. Ajnabi maknanya orang luar, ya, yang tidak ada sebarang pertalian kekeluargaan atau pertalian darah, ya, dan seumpamanya. Anak angkat tidak boleh dianggap sebagai sebahagian daripada anggota keluarga, dengan erti kata dianggap sebagai mahram, apatah lagi mewarisi harta pusaka dan sebagainya. Tidak, anak angkat itu ini hanya istilah sahaja, istilah yang digunakan. Tetapi dari sudut hukum dalam Islam, ya, anak angkat dia tidak memberi apa-apa, dia tidak mengubah apa-apa hukum. Dari sudut anak angkat itu tetap seorang ajnabi, tetap orang luar yang bukan daripada kalangan ahli keluarga angkatnya. Maka kerana itu hendaklah anak angkat itu dilayan, ya, seperti kalau dia orang luar, seperti orang lain. Dari sudut, ya, pergaulan perlu menjaga batasan, tidak boleh mendedahkan aurat, ya, tidak boleh bersentuhan. Kenapa? Kerana kesudahan dia
boleh berkahwin dengan anak angkat tu, sebab anak angkat tu bukan mahram, ya. Dan kita dah sebut tadi, mahram maknanya secara prinsipnya ini orang yang kita tak boleh kahwin, iaitu daripada yang mereka yang daripada kalangan ahli keluarga kita yang terdekat, ya. Baik, itu berkenaan anak angkat. Ada pun anak susuan, maka ini dia ada ketetapan dia dalam syariat, di mana seperti dalam hadis yang baru kita baca tadi, hadis yang ke-44, di mana Nabi SAW mengatakan penyusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram. Sekejap, ya. Baik. Afwan. Baik. Afwan. Baik, jadi berkaitan dengan anak susuan, dia berbeza dengan anak angkat, di mana anak susuan dia ada hukum hakam yang berkaitannya dalam Islam, di mana antaranya seorang anak susuan sabit baginya hukum mahram seperti kalau dia anak kandung ibu susuannya itu, ya. Anak angkat, anak susuan sabit baginya hukum hakam mahram seperti mana kalau sekiranya dia anak kandung ibu susuannya itu, ya. Baik, jadi itu apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis 44 yang kita baca tadi. Baik, jadi boleh kita simpulkan apa sahaja yang berkait dengan hukum anak kandung dari sudut mahram, ya, apa sahaja yang berkait dengan seorang anak kandung yang berkaitan dengan hukum hakam mahram akan hukumnya sama seperti dengan anak susuan. Dan boleh kita perincikan, ya, satu persatu tentang siapakah mahram bagi anak susuan. Dan secara prinsipnya kita dah kata tadi bahawa mahram bagi anak susuan sama seperti mahram bagi anak kandung. Ya, kalau kita ni lah, ya, kita anak dan kita ada ibu kita, siapa mahram bagi kita sama seperti kalau kita anak susuan kepada seseorang. Ya, siapa mahram kita bagi ibu, antara kita dengan ibu kandung kita, sebenarnya sama jugalah, ya, mahram bagi kita kalau sekiranya kita anak susuan. Baik, kita sebutkan satu persatu siapa mahram bagi seorang anak susuan. Pertamanya ialah ibu susuannya, ya. Kita andaikan kita anak susuan, ya, nanti kita akan perincikan lagi apa tu anak susuan, apa macam mana seorang tu jadi anak susuan dan sebagainya. Tapi yang pertama kita nak jelaskan siapakah mahram bagi anak susuan, siapa mahram dia, ya. Pertamanya anak susuan tu dia mahram dengan ibu susuan dia, yakni isi ibu yang tidak melahirkan dia tetapi menyusukan dia sehingga si anak itu menjadi ibu susuan dia. Baik, itu yang pertama, ibu susuan. Seterusnya bapa kepada ibu susuan dia, bapa kepada ibu susuan, atau kita istilahkan sebagai datuk susuan. Jadi adanya ibu susuan, kemudian datuk susuan, iaitu bapa kepada si ibu susuan itu. Demikian juga ibu kepada ibu susuan, atau apa yang kita boleh istilahkan sebagai nenek susuan, pun mahram juga. Ini semua mahram, ya. Kemudian kita ada pakcik dan
makcik susuan, iaitu mereka yang terdiri daripada kalangan adik-beradik ibu susuan. Ibu susuan tu dia ada adik-beradik dia, ya, laki dan perempuan. Maka mereka ini akan menjadi pakcik dan makcik kepada anak susuan itu. Atau dengan kata lain, ya, mereka ini adalah pakcik dan makcik susuan kepada anak susuan itu, ya. Baik. Kemudian itu dari sebelah ibu susuan. Ibu susuan tu kalau dia ada suami, maka suami susuan itu, suami kepada ibu susuan itu, dia akan jadi bapa susuan kepada si anak yang disusukan itu. Boleh, insyaAllah. Kadang-kadang jangan keliru pula, ya, tapi insyaAllah jelas, insyaAllah mudah, ya. Jadi kita ada ibu susuan dan suami dia suami kepada ibu susuan tadi itu, dia akan jadi bapa susuan kepada bayi yang disusukan itu. Demikian juga bapa susuan ini, bapa kepada bapa dia pun mahram kepada anak susuan itu, atau kita istilahkan sebagai datuk susuan. Ini sebelah bapa. Tadi yang pertama sebelah ibu susuan, yang sekarang sebelah bapa susuan. Jadi kita ada bapa susuan, kita ada datuk susuan sebelah bapa, kita ada nenek susuan, pun ibu kepada bapa susuan tadi, dan juga adik-beradik kepada bapa susuan tadi, yang mana mereka akan jadi pakcik dan makcik susuan kepada bayi yang disusukan itu, kepada anak susuan itu, ya. Baik, maka itulah dia mahram bagi seorang anak susuan. Menjelaskan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sedang kita bahaskan, penyusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram sama seperti mahram kerana kelahiran, ya. Seperti mana kalau kita ada mahram daripada kalangan ahli keluarga kita, iaitu ibu kita, datuk, nenek kita, pakcik dan makcik kita, mereka ni semua mahram kita. Maka demikian jugalah bagi seorang anak susuan itu. Maka seorang anak susuan tu dia ada ibu susuan, dia ada bapa susuan, dia ada datuk susuan, dia ada nenek susuan daripada kedua-dua belah ibu susuan dia dan dari sebelah bapa susuan dia. Demikian juga dia ada pakcik dan makcik susuan, iaitu adik-beradik daripada sebelah ibu susuan dia dan juga adik-beradik daripada sebelah bapa susuan dia. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berkait dengan hukum hakam susuan ini, seorang bayi yang disusukan itu, yang bukan daripada anak kandung, ya, bayi anak orang lain yang disusukan oleh seorang ibu, hanya akan jadi anak susuannya sekiranya dia menyusukan bayi itu sebanyak 5 kali susuan. 5 kali susuan paling minimum. Dia kena susukan bayi itu 5 kali susuan, baru anak itu jadi anak susuan dia. Sekiranya dia hanya menyusukannya sebanyak sekali, 2, 3 atau 4, maka itu belum lagi cukup, ya, tidak memadai untuk bayi itu menjadi anak susuan dia. Kena 5 kali susuan atau lebih, ya. Dan apa yang dimaksudkan dengan 5 kali, iaitu dengan 5 kali menyusu, dengan 5 kali isap, orang kata 5 kali minum, ya. Kita andaikan seorang bayi yang minum susu badan, kalau dia minum sekali, kita panggil satu sesi lah, ya. Diminum satu, bagaimana dikira satu sesi? Bila kita kata 5 kali susuan, maknanya 5 sesi lah kiranya, kita kata, ya. 5 sesi. Bagaimana dikira satu sesi, ya? Antara apa yang dijelaskan oleh para ulama, satu sesi itu dikira apabila sekali dia isap,
ya, satu bayi itu diisap, ya, diisap dia kalau diisap biasanya dia tak lepas-lepas lah, ya. Sekali diisap, maknanya adalah susu masuk sehingga dia lepas. Kalau dia lepas, maka itu dikira satu sesi, itu dikira satu susuan, ya. Andai kata dia diisap sekali, kemudian dia lepas, dia lepas kerana apa juga sebab, ya, dia lepas untuk nak ambil nafas, barangkali bayi itu nak ambil nafas, atau dia nak menoleh, ya, ada sesuatu yang menarik perhatian dia, atau dia nak berpindah, ya, daripada sebelah kanan ke sebelah kiri, ya, dan seumpamanya. Maka kalau dia sekali isap kemudian dia lepas, itu dikira satu sesi atau satu kali susuan. Kalau dia buat macam tu, ya, dia isap kemudian lepas, isap lepas, maka setiap satu itu dikira satu sesi, ya. Dan boleh sahaja ke-5 kali susuan itu, atau ke-5 kali sesi susuan itu boleh sahaja berlaku dalam satu majlis. Satu majlis maknanya dalam sekali dia menyusu. Boleh faham insyaAllah. Maknanya dia isap kemudian dia lepas, isap lepas tu dia lepas, sampai 5 kali. Boleh saja berlaku dalam sekali duduk. Boleh faham insyaAllah, ya, istilah-istilah yang saya gunakan. Maka paling kurangnya hendaklah 5 kali susuan. Ini seperti mana dalam hadis yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim. Itu syarat yang pertama, hendaklah 5 kali susuan atau 5 kali sesi susuan. Yang kedua, hendaklah bayi itu isap susu badan dalam tempoh kurang 2 tahun, ya. Kerana seorang bayi dia akan menyusu, ya, untuk tempoh 2 tahun, daripada hari pertama dia lahir sehingga genap 2 tahun. Itu tempoh susuan. Adapun selepas tempoh 2 tahun, maka itu tidak dikira dalam tempoh susuan. Jadi kalau bayi itu nak jadi anak susuan, hendaklah dia menyusu dalam tempoh umurnya kurang 2 tahun, ya. Kalau dia menyusu dalam tempoh umurnya lebih dari 2 tahun, maka itu tidak dikira, dia tidak akan menjadi anak susuan kepada ibu yang menyusukannya itu, ya. Maka boleh kita faham, ya, berdasarkan syarat yang kedua yang kita sebut tadi, iaitu hendaklah dalam tempoh kurang 2 tahun. Andai kata bayi itu dia menyusu, ya, dengan seorang ibu yang bukan ibu kandungnya, ketika mana umurnya lebih daripada 2 tahun, maka ketika itu, ya, ibu itu tidak akan menjadi, ya, ibu susuannya. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, adanya sedar tak sedar, adanya satu permasalahan yang berkait tentang ibu susuan telah menimbulkan satu polemik besar, ya, dalam sesetengah masyarakat, sehingga kan agama Islam dipersendakan kerana isu yang berkait dengan ibu susuan ini. Ia merujuk kepada kisah seorang sahabat bernama Salim Maula Abu Hudzaifah. Nama seorang sahabat, nama dia Salim. Salim Maula Abu Hudzaifah. Salim Maula Abu Hudzaifah. Salim ini pada asalnya dia anak angkat kepada Abu Hudzaifah. Kedua-dua mereka sahabat. Salim dan Abu Hudzaifah, kedua-dua mereka sahabat. Sahabat Nabi SAW. Salim ini dia membesar di rumah Abu Hudzaifah dan isterinya Hudzaifah. Jadi dia membesar sejak kecil lah di rumah Abu Hudzaifah, bapa angkatnya. Tetapi apabila turunnya ayat berkaitan tentang hijab, ayat tentang hukum perlunya dijaga batasan pergaulan antara jantina yang berbeza daripada kalangan
mereka yang bukan mahram, yang termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 59, ya. Kita maklum insya-Allah bahawa syariat itu turun secara berperingkat, termasuklah dalam isu, ya, dalam isu pergaulan, dalam isu batasan aurat. Ini semua datang secara berperingkat. Maka pada awal Islam dahulu, ya, lelaki perempuan boleh bercampur, boleh bergaul bebas lah kiranya. Tak timbul isu kena jaga batasan aurat dan sebagainya, tak timbul. Kerana waktu itu syariat belum turun lagi. Hal ini hanya berlaku apabila turun, ya, firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 59, di mana Allah mengatakan wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahun illa ma dhahara minha, dan katakanlah kepada kaum wanita yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan janganlah mereka menzahirkan kecantikan mereka, kecuali apa yang terzahir daripadanya. Itu, ya, terjemahan ayat. Jadi secara tersiratnya atau secara tersuratnya, ayat ini dikenali sebagai ayat hijab. Ayat hijab. Ini ayat yang berkait tentang hijab. Hijab maknanya perlunya menjaga batasan dengan mereka yang bukan mahram, ya, dari sudut, ya, menutup aurat, ya, dari sudut bersentuhan, dari sudut melihat, ya, terkandung dalam ayat yang kita bacakan tadi. Baik, kembali kepada kisah Salim Maula Abu Hudzaifah tadi. Dia anak angkat dalam rumah Abu Hudzaifah dan isterinya Hudzaifah, tetapi mereka bergaul, ya, tinggal serumah, sama seperti dilayan seperti anak sendiri, ya. Tetapi apabila turun ayat hijab, ayat yang kita baca tadi, maka Salim selaku dia sebagai anak angkat, walaupun dia telah membesar di rumah Abu Hudzaifah sejak kecil, dikenal Abu Hudzaifah, dikenal, ya, bapa angkat dan ibu angkat dia, mereka hubungan mereka rapat dan sebagainya, tetapi kesudahan dia tetap anak angkat. Maknanya dia bukan anak kandung, dia tidak ada apa hubungan mahram. Maka dengan turunnya ayat hijab, kita maklum bahawa para sahabat adalah orang yang paling kehadapan dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Salim diarahkan supaya menjaga batasan pergaulannya dengan ibu angkatnya Hudzaifah. Dan ini sedikit sebanyak menimbulkan kesulitan. Ya, boleh kita bayangkan seorang anak angkat ni dah membesar dalam rumah, ya. Tiba-tiba diarahkan supaya dia dipisahkan. Jangan ada pergaulan rapat, ya. Jangan ada khalwat, jangan berdua-duaan, tak boleh nak bersentuhan, tak boleh nak menzahirkan aurat, ya. Jadi ini menimbulkan kesukaran kepada ibu angkat Salim itu, ya. Dan permasalahan mereka diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini poin dia, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperakui permasalahan yang dihadapi oleh Abu Hudzaifah dan Hudzaifah dengan anak angkat mereka Salim. Maka apa Nabi arahkan? Nabi mengarahkan Hudzaifah supaya, perhatikan tuan-tuan, untuk makluman, waktu ini Salim sudah besar. Waktu ini dah besar. Sebab itu timbul isu mahram, itu timbul isu batasan pergaulan. Kalau dia masih anak kecil, tak ada isu sangat. Tapi kerana ni dia dah besar dah. Ya, maknanya dah balik, dah besar. Nabi mengarahkan Hudzaifah supaya menyusukan Salim, sedangkan dia dah besar. Tetapi kata Nabi, engkau susukan Salim, anak angkat engkau ni, niscaya dia akan jadi anak susuan kau. Maknanya dia akan jadi mahram bagi engkau.
Dan ini akan menyelesaikan masalah engkau. Dan itu yang dilakukan oleh Hudzaifah, dan dengan itu selesailah masalah perhubungan atau masalah perbatasan aurat, hijab dan sebagainya. Baik, ini isu dia. Isu Salim Maula Abu Hudzaifah yang diperintahkan supaya minum dari susu Hudzaifah supaya dia dapat jadi anak susuannya, sedangkan dia dah besar. Itu isu dia, sebab dia dah besar. Sedangkan kita dah sebut tadi, untuk nak jadi anak susuan dia kena dalam tempoh kurang 2 tahun. Baik, berkenaan kisah Salim Maula Abu Hudzaifah ini, adanya timbul polemik, tuan-tuan. Tidak di negara kita, tetapi di negara lain, di Timur Tengah lah, di mana agama Islam diperlecehkan macam mana agama Islam boleh suruh seorang lelaki besar menyusu dengan seorang wanita ajnabi, walau apa pun alasan, macam-macam lah. Sehingga ada pihak-pihak mendakwa bahawa kisah Salim Maula Hudzaifah ini adalah kisah palsu. Sedangkan percaya atau tidak, kisah Salim Maula Hudzaifah ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Maka seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama, termasuklah Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani rahimahullah, mereka mengatakan bahawa hadis ini sabit bahkan dalam Sahih Muslim. Kita maklum bahawa Sahih Muslim dia merupakan hadis, himpunan hadis yang tinggi. Cuma dalam kalangan mereka yang memperakui kesahihan hadis Salim Maula Hudzaifah tadi, mereka berselisih dalam nak menginterpretasikan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka ada pandangan, dan pandangan ini diutarakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah antara lain. Mereka mengatakan kisah Salim Maula Abu Hudzaifah ini adalah khas bagi dia. Maknanya arahan Nabi supaya dia minum daripada susu Hudzaifah, sedangkan dia dah besar, dia dah baligh, dah besar, untuk dia jadi anak susuan kepada ibu angkatnya itu, ini khas bagi dia. Maka orang lain tak boleh nak buat macam tu. Itu maksud dia. Ini pandangan yang pertama. Tetapi saya secara peribadi, saya tertarik dengan pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua yang turut diutarakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana mereka mengatakan bahkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah bukan khas baginya, bahkan dia adalah umum. Umum maksudnya, kata mereka, sesiapa yang berdepan dengan situasi keadaan seperti mana yang dihadapi oleh Salim dan keluarga angkatnya Abu Hudzaifah dan Hudzaifah, maka boleh sahaja mereka mengambil jalan penyelesaian seperti mana yang diberikan kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan yang kedua, ya. Tapi kalau kita ambil pandangan yang kedua ni, dia timbul polemik. Ini yang kita sebut tadi, di mana ada sebahagian memperlecehkan macam mana pula anak, seorang anak yang dah besar, kita boleh pula suruh dia isap susu badan seorang wanita yang bukan ibu kandungnya dan sebagainya. Ini membuka pintu fitnah, macam-macam lah, lontaran-lontaran pandangan, andaian dan tuduhan. Tetapi nak kata bahawa kenapa antara hujjah pendapat yang kedua yang mengatakan bahawa kisah Salim Maula Abu Hudzaifah ini bukan khas bagi Salim, tetapi hukumnya adalah umum untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang berdepan dengan situasi yang sama. Mereka kata, kalau kita perhatikan syariat Islam, jarang-jarang sekali satu hukum dalam Islam itu adalah khas buat seorang individu, bukan untuk seluruh umat. Jarang sekali kita melihat ada hukum dalam syariat Islam yang bersifat begitu.
Dan antara kaedah yang sering ditekankan oleh para ulama usul, ya, di mana mereka kata al-ibrah bi'umumil lafz la bi khusus sabab. Apa yang perlu diambil kira ialah keumuman lafaz sesebuah nas itu, dan bukan khususnya sebab suatu permasalahan itu berlaku. Kita tak nafikan bahawa dalam peristiwa Nabi mengarahkan supaya Salim minum susu Hudzaifah, itu dalam peristiwa itu secara khasnya. Tetapi ulama kata apa yang perlu diambil kira ialah lafaz yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak mengutarakan pun, tidak mengatakan pun bahawa ini adalah khas bagi engkau. Tidak ada lafaz sedemikian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini dia, ya, ini hujah yang dikemukakan oleh pandangan yang kedua yang kita sebutkan tadi, yang mengatakan bahawa kalau ada mereka yang berdepan dengan situasi seperti yang dihadapi oleh Salim dan keluarga angkatnya Abu Hudzaifah dan Hudzaifah, ya, maka tidak ada masalah untuk dia mengambil jalan penyelesaian yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Salim dan keluarga angkatnya. Dan di sini sebenarnya pada pandangan saya adalah sebab mengapa timbul kekeliruan daripada kisah Salim Maula Hudzaifah tadi, di mana barangkali ada yang mengandaikan apabila Rasulullah mengarahkan Salim supaya minum daripada susu ibu angkatnya Hudzaifah, barangkali ada yang mengandaikan bahawa Salim akan minum secara langsung daripada badan ibu angkatnya. Sedangkan pada hakikatnya tidak semestinya perlu begitu. Tidak semestinya perlu begitu. Walaupun ada khilaf, tetapi sebetulnya untuk seorang bayi jadi anak susuan, dia tak semestinya kena isap langsung daripada badan ibu susuannya. Sekiranya susu badan ibu susuan itu dipindahkan ke dalam cawan, dipindahkan ke dalam botol, lalu diminumkan kepada anak susuan itu, tidak ada masalah, dan anak bayi itu tetap akan jadi anak susuan dia walaupun dia tak isap secara langsung. Boleh faham insya-Allah, ya. Jadi asalkan susu badan ibu itu sampai kepada si bayi itu, sama ada dengan dia isap secara langsung, ya, isap dengan badan, atau dipindahkan ke bekas botol, cawan dan sebagainya, sebelum diminumkan kepada bayi itu akan, ya, jadilah bayi itu akan jadi anak susuan dia. Maka boleh sahaja dibayangkan bahawa Salim bertindak dengan begitu, dengan dia minum bukan secara langsung tetapi dengan melalui bekas, sekalipun perincian ini tidak dinyatakan dalam hadis riwayat yang menceritakan kisahnya itu. Perincian itu tak ada macam tu, tapi kita boleh andaikan itulah yang berlaku. Maka dengan itu tak timbul apa isu sekalipun, ya, tak timbul apa isu sekalipun. Dan ini boleh kita anggap sebagai satu jalan keluar, ya, satu kemudahan yang diberikan oleh syariat Islam untuk mereka yang berdepan dengan situasi keadaan seperti Salim tadi, ya. Yang mana kalau kita lihat dalam masyarakat kita misalnya, mungkin banyak saja, ini yang kita sebut di awal tadi, dalam masyarakat kita banyak anak angkat, ya. Tetapi sejauh mana mereka faham tentang hukum hakam anak susuan yang sedang kita bahaskan ini, ini yang menjadi tanda tanya, ya. Baik. Apabila kita sebut bahawa seorang anak angkat, apabila kita menyatakan tentang anak susuan, dia dikira sebagai mahram
kepada keluarga susuannya. Apa yang dimaksudkan dengan mahram di sini ialah hukum hakam mahram dari segi haramnya perkahwinan antara dia anak susuan itu dengan keluarga angkatnya. Di samping diharuskan memandang antara sesama mereka, antara anak susuan itu dengan keluarga susuan dia. Haramnya perkahwinan antara mereka dibolehkan, diharuskan mereka saling berpandangan antara satu sama lain, ya, dan dibolehkan, diharuskan mereka berdua-duaan atau tinggal sebumbung, ya, kerana dia sama, keadaan anak susuan itu sama seperti kalau dia anak kandung, ya. Dan setakat itu sajalah, ya, apa yang berkait dengan hukum mahram bagi anak susuan. Adapun dari segi tanggungjawab nafkah, dari segi hukum mewarisi harta pusaka, dari segi hukum wali jagaan, itu tetap kembali kepada asal, ya. Bapa susuan tidak akan dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab nafkah. Demikian juga hartanya tidak akan diwariskan kepada anak susuan dia. Demikian juga bapa susuan tidak akan menjadi wali, ya, penjaga kepada anak susuan dia, ya. Kerana perkara ini, persoalan nafkah, persoalan harta pusaka, persoalan wali penjaga, ini tetap, ya, tetap milik bapa kandung anak susuan itu. Semestinya anak susuan tu ada bapa kandung dia atau keluarga kandung dia, ya. Itu hak itu tetap, ya, tersimpan pada mereka, ya, tidak berpindah kepada keluarga susuannya, ya. Dan kenapa kita menetapkan hanya mahram hanya daripada sudut, ya, haram berkahwin, boleh saling berpandangan dan boleh berdua-duaan? Kerana ini yang nas, ini yang dinyatakan dalam nas, ya. Adapun kita nak bangkitkan soal nafkah, soal mewarisi harta pusaka, ya, soal jadi wali, ini tidak ada petunjuk yang sedemikian dalam nas, ya. Maka kerana itu kita hendaklah ia dikekalkan pada hukum asalnya, ya. Baik, boleh kita tambah, ya, boleh kita tambah sedikit lagi perincian, ya, berkenaan anak susuan itu, bahawa hukum hakam mahram anak susuan akan turut berpindah kepada keturunan anak susuan itu ke bawah. Maksudnya seorang anak susuan, dia ada ibu susuan dia dan bapa susuan dia, dan yang kita sebutkan tadi. Andai kata anak susuan tu dia berkahwin, dia membesar, hubungan mahram dengan ibu susuan dan bapa susuan terus kekal, ya, sampai bila-bila, ya, sampai ke mati. Tetapi andai kata anak susuan tu dia berkahwin, ya, anak kepada anak susuan tadi tu tetap akan mendapat hukum, tetap akan berkongsi sama hukum mahram dengan keluarga susuan si anak susuan itu. Maksudnya anak kepada anak susuan tu. Jadi ibu susuan dan bapa susuan tu akan menjadi datuk susuan kepada anak susuan itu, dan mereka berkongsi hubungan mahram itu, ya. Tetapi setakat keturunan anak susuan itulah, ya, iaitu anak dia, cucu dia dan ke bawah. Adapun bapa kandung kepada anak susuan, adik-beradik kepada anak susuan tu, mereka tidak akan berkongsi mahram dengan keluarga susuan anak susuan itu, ya. InsyaAllah jelas, ya. Maknanya hanya hukum mahram itu hanya untuk anak susuan itu saja. Adapun mak bapak kepada anak susuan tu, mak bapak kandung dan adik-beradik kandung anak susuan tu, mereka tidak akan berkongsi hukum mahram yang diperolehi oleh anak susuan tu, sebab hanya dia yang minum susu ibu susuan itu, ya. Maka dia saja yang dapat hukum
mahram itu, ya. Baik, adanya perbahasan, adanya perselisihan antara ulama tentang bagaimana kalau seorang ibu tu dia memberi susu badan. Kalau sekiranya adakah disyaratkan hendaklah dia dia sudah berkahwin? Adakah disyaratkan hendaklah dia sudah mempunyai anak, ya? Sebab kebiasaannya seorang perempuan tu dia hanya akan ada susu badan kalau dia sendiri menyusu anak dia, ya, atau dia sudah berkahwin, ya, maknanya dah jima. Tetapi di sini persoalan, adakah itu menjadi syarat? Bagaimana kalau seorang perempuan itu dia ada susu badan tanpa dia berkahwin? Ini senario tanpa dia berkahwin atau tanpa dia ada anak sendiri. Bagaimana dengan kalau dia ada susu badan? Susu badan waktu itu, adakah dia boleh menyusu seorang bayi itu dan bayi itu akan menjadi anak susuan dia? Adanya pandangan, ya, dan pandangan yang rajih insya-Allah ialah bahawa asalkan itu susu badannya, tak kira sama ada dia sudah berkahwin atau tidak, atau dia ada anak sendiri yang menyusu waktu itu atau tidak, asalkan itu susu badannya, susu badan bukan cecair dan sebagainya, itu susu badan, maka kalau dia menyusukan seorang bayi itu, yes, dengan syarat yang kita sebut tadi, kena 5 kali sesi susuan dan hendaklah kurang 2 tahun, maka anak bayi itu akan menjadi bayi atau anak susuannya, ya. Baik, dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, sabitnya anak susuan itu cukup dengan persaksian seorang perempuan yang dipercayai. Sabitnya hukum anak susuan itu dengan penyaksian seorang perempuan yang dipercayai, iaitu dengan seorang perempuan bersaksi bahawa ini anak susuan kepada si fulan, ya. Itu cukup dengan persaksian seorang perempuan yang dipercayai, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, demikian adalah perbahasan hadis yang ke-44 berkenaan, ya, mahram kerana penyusuan atau hukum hakam anak susuan. Kemudian kita berpindah kepada persoalan. Ada persoalan daripada saudara Abdul Hadi Nordin. Dia berkata soalan wasiat harta peninggalan keluarga angkat terhadap anak angkat, ya. Anak angkat maula kepada keluarga angkat. Pertamanya kita kena faham apa makna istilah maula, ya. Maula ini maknanya bekas hamba. Ini zaman dahululah, ya, bila ada perhambaan. Seperti mana dalam kisah Salim tadi, dia maula kepada Abu Hudzaifah, ya. Maula ini adalah istilah hamba yang dibebaskan, ya. Contohnya kalau Ahmad maula Ali, ini berkait dengan hamba yang dibebaskan. Tetapi untuk maklumatlah, maula ni dia boleh digunakan untuk kedua-dua keadaan. Sama ada maksud dia Ahmad bekas hamba Ali. Bila kita dengar Ahmad maula Ali, maknanya Ahmad bekas hamba Ali, maknanya Ali telah membebaskan Ahmad, ya. Pada awalnya dia hamba dia. Dan boleh juga jadi Ahmad maula Ali, boleh jadi Ahmad adalah bekas tuan kepada Ali. Jadi perlu dilihat kisah dia, siapa tuan, siapa bekas tuan, siapa bekas hamba dalam satu situasi itu, ya. Jadi tapi kalau keluarga angkat, tak bolehlah nak dikatakan dia hamba, ya. Keluarga angkat ni lain, ya. Baik, kembali kepada pertanyaan tadi, soalan wasiat harta peninggalan keluarga angkat terhadap anak angkat. Kalau dia anak angkat,
maka dia bukan daripada kalangan pewaris harta pusaka. Tinggal lagi apa yang dibolehkan oleh syariat ialah untuk berwasiat kepadanya, mengenangkan bahawa dia bukan daripada kalangan ahli keluarga, bukan daripada kalangan pewaris yang telah pun ditetapkan oleh syariat nisbah-nisbah bahagian-bahagian mereka daripada harta pusaka. Mengenangkan anak angkat itu bukan daripada kalangan mereka yang menerima harta pusaka. Maka tinggal lagi, boleh atau tidak dia mendapat bahagian harta pusaka itu? Jawapannya boleh dengan jalan wasiat, iaitu seorang itu sebelum dia meninggal, dia mewasiatkan sebahagian hartanya itu kepada anak angkat itu. Boleh, tak ada masalah. Tinggal lagi syariat kata jangan lebih 1/3, dan 1/3 itu pun dah cukup banyak. Itu dia punya limitasi dia, ya. Jadi semoga terjawab soalan yang diajukan itu, ya. Kemudian ada pertanyaan, apa hukum jual beli susu ibu kepada orang lain? Apa hukum jual beli susu ibu kepada orang lain? Ini saya kira soalan yang saya perlu kepastian. Buat masa sekarang tak tahu jawapan. Tangguhkan dulu jawapan dia. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kalau ada jawapan. Seterusnya soalan daripada KL Cyclist Rosli. Ditulis nama macam tu. Dia kata, sekali susuan boleh jadi mahram ke Ustaz? Kita kata tadi, kita sudah jelaskan tadi, perlunya 5 kali sesi susuan. 5 kali. Itu yang ditetapkan secara spesifik oleh syariat dalam hadis Nabi SAW. Perlunya 5 kali sesi susuan minimum. Kalau lebih tak ada masalah. Jangan kurang daripada 5 kali sesi susuan. Jadi kalau sekali, tak boleh lah, tak cukup. Itu belum lagi jadi anak susuan. 2 kali, 3 kali, 4 kali, belum lagi jadi anak susuan. Hanya kalau cukup 5 kali sesi susuan, iaitu di mana bayi itu diisap, ya, sehingga dia sendiri lepaskan. Itu satu sesi. Kemudian kalau disambung lagi, itu sesi yang kedua, ya, dan seterusnya. Kena cukup 5 kali sesi susuan, ya. Baik, semoga jelas jawapan yang diberikan. Dan sebelum tu ada soalan kuis untuk malam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Apa erti ilmu faraid? Ya, apa erti ilmu faraid? Hukum berkenaan kewajipan-kewajipan hal-hal fardu. Itu A. B. Ilmu berkenaan pembahagian wasiat. C. Ilmu berkenaan pembahagian harta pusaka. D. Ilmu berkenaan pembahagian harta karun. Jawapannya C lah, ya tuan-tuan. InsyaAllah mudah, ya. Jangan ada pula yang silap nanti, ya. Baik, jadi jawapannya C lah, ya. Ada yang bagi jawapan lain ke? Baik, saya ingat semua jawab C, insyaAllah. Jadi baik, barakallahu fikum. Sampai di situ saja untuk kita pada malam ni. Dan sehingga kita bertemu lagi, insyaAllah, mudah-mudahan, jika dipanjangkan umur. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.